Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tajuk berkaitan keruntuhan moral dalam masyarakat pasca moden dan strategi penyelesaiannya. Sebelum kita pergi lebih lanjut, mari kita berkenalan dengan ahli kumpulan yang telah menjayakan kerja kursus ini bagi subjek penghayatan etika dan peradaban. Nama saya Nadilatul Awanis binti Muhammad Ayub. Nombor matrik 1192297. Nama saya Ain Nur Nabihah binti Abdul Karim, nombor matrik 1192807. Saya Nur Azrin Afikah binti Harman, nombor matrik 1192804. Nama saya Afikah Balkis binti Muhammad Saizul, nombor matrik 1192272. Nama saya Arisha Nadira binti Muhammad Zaki, nombor matrik 1192275. Bagi objektif, kami membincangkan tentang isu membanteras perkara tersebut, iaitu perkara seks bebas, dari terus menular di seluruh tempat. Seterusnya, mencari alternatif untuk membanteras isu tersebut dari terus berleluasa, mengenal pasti apakah faktor serta kesan dan mengenal pasti apakah langkah yang terbaik bagi mengatasi perkara tersebut dari terus meningkat dan terus merebak. Bagi kajian literatur, kami mendapatkan maklumat melalui keratan akhbar serta artikel. Manakala, untuk metodologi, kami menggunakan 4 kaedah, iaitu kaedah pemerhatian, kaedah kaji selidik, kaedah temu bual serta kaedah menganalisis dokumen serta maklumat. Bagi skop kajian, kami memfokuskan kepada golongan remaja dan dewasa berumur 15 hingga 50 tahun, khususnya kepada golongan wanita juga. Bagi lokasi kajian, kami telah melaksanakan kajian kami ini secara atas talian, iaitu secara online, disebabkan faktor ekonomi yang sedang berlaku pada masa kini, iaitu wabak COVID-19. Kajian kami menumpukan lebih perhatian kepada gejala seks bebas dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Seperti yang kita semua ketahui bahawa gejala seks bebas ini membawa maksud hubungan seks yang membabitkan pasangan yang tiada ikatan perkahwinan yang sah atau lebih difahami sebagai penzinaan. Perbuatan ini termasuk dalam perbuatan keji yang melanggar hukum agama. Malah Islam memandang berat kesalahan ini kerana ia mendatangkan pelbagai keburukan kepada masyarakat, malahan juga kepada si pelaku. Kajian ini dapat menyimpulkan bahawa golongan remaja merupakan golongan terbesar yang terlibat dalam gejala ini. Kami lebih menumpukan kepada gejala seks bebas ini kerana kegawatan dalam kelakuan seks bebas ini akan menyumbangkan ke arah kemusnahan institusi keluarga yang nantinya akan merosakkan masyarakat dan negara pada masa akan datang. Seks bebas ni merupakan hubungan antara lelaki dan perempuan tanpa adanya ikatan yang sah. Itu fahaman saya lah. Faktor-faktor seks bebas ini berlaku ialah persekitaran. Jika seseorang individu itu berada di persekitaran yang buruk, tidak akan mustahil perkara itu akan mempengaruhi seseorang individu itu untuk melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Seterusnya ialah pengaruh media massa. Banyak perkara di media massa yang memberikan buruk daripada baik. Seterusnya ialah pengaruh rakan. Jika seseorang individu itu berada di dalam lingkungan rakan-rakan yang melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, perkara-perkara yang buruk, maka dia sedikit sebanyak mempengaruhi seseorang individu itu untuk melakukan perkara tersebut. Seterusnya ialah perubahan hormon. Perubahan hormon ini berlaku biasanya pada peringkat remaja. Seterusnya ialah kurang kasih sayang daripada keluarga. Keluarga perlu memberi banyak perhatian kepada individu-individu ini. Seterusnya ialah ketagihan. Seks bebas ini seperti dadah juga. Ianya
membuatkan seseorang individu itu ketagih untuk melakukan perkara tersebut. Seterusnya ialah iman yang lemah. Jika seseorang itu mempunyai iman yang lemah, maka tidak mustahil dia akan terjebak dengan pelakuan-pelakuan ini. Seterusnya, apakah faktor yang menyebabkan remaja-remaja ini terlibat dalam koncoh yang dilarang? Faktor yang berlakunya gejala seks bebas ini pergaulan dari sudut lelaki dan perempuan, kurangnya didikan agama, keluarga juga mengakibatkan keterlanjuran antara remaja ke dewasa ke, dan juga kesempitan wang juga berlaku seks bebas juga. Ada juga kita fokuskan dari sudut dari sudut biologi, seksual, homoseksual, bioseksual, termasuk juga hormon pada individu itulah yang menyebabkan faktor-faktor terbesar pada seseorang individu yang terlibat dalam seks bebas. Antara kesan-kesan apabila melakukan seks bebas terhadap individu ialah yang pertama, ianya akan menjatuhkan maruah diri dan nama baik keluarga. Hal ini kerana perbuatan seks ini dilarang oleh masyarakat. Masyarakat juga akan menghina individu dan keluarga ini kerana nilai harga seseorang itu sudah tiada. Seterusnya, ianya akan merosakkan proses perkembangan emosi dan mental. Gangguan emosi ini berlaku terhadap remaja apabila mereka mula hamil. Malahan, di tahap yang lebih teruk lagi, mereka mula membenci diri sendiri sehingga mempunyai keinginan untuk membunuh diri. Selain itu, mereka juga akan mudah mendapat penyakit AIDS yang disebabkan oleh virus HIV. Penyakit AIDS atau lebih dikenali sebagai sindrom kurang daya tahan melawan penyakit adalah disebabkan oleh virus HIV yang lebih dikenali sebagai Human Immunodeficiency Virus. Seterusnya, kesan seks bebas daripada masyarakat ialah masyarakat akan memandang negatif terhadap individu itu kerana perbuatan ini dilarang dan ia merupakan satu dosa yang sangat besar di dalam Islam. Selain itu, remaja ini akan disisihkan oleh masyarakat di sekeliling. Selain itu, zuriat yang dilahirkan akan dihina kerana berasal daripada keturunan yang tidak suci. Hal ini akan memberi kesan kepada anak-anak luar nikah tersebut yang bakal lahir pada masa kelak. Akhir sekali, kesan kepada negara pertama melahirkan generasi yang tidak bermoral. Seterusnya, berlakunya peningkatan masalah sosial di dalam sesebuah negara. Remaja akan mula bergaul bebas antara lelaki dan perempuan tanpa batasan. Akhir sekali, nama baik negara akan tercemar. Apakah pandangan atau bagaimana penilaian individu, masyarakat, negara dan terhadap pelaku ini? Kalau kita lihat secara khususnya pada individu, dia lebih kepada menjatuhkan maruah individu itu sendirilah bila seks bebas berlaku, dan juga keluarga. Kalau dikirakan dia bertentangan agama, kalau dari sudut masyarakat, dia boleh mengakibatkan bila berlakunya seks bebas ni, masyarakat akan memandang serong pada individu tersebut lah. Dari sudut negara pula, negara akan dipandang hina bila seks bebas ni berlaku secara berleluasa di kalangan negara tersebut. Terdapat pelbagai langkah atau cara untuk mengatasi masalah gejala seks bebas ini supaya tidak akan terus menular pada masa akan datang. Antaranya adalah dengan cara membuat kempen mencegah pembuangan bayi. Sebagai contoh, meletakkan bayi-bayi atau anak luar nikah ke tempat yang selamat. Ini kerana kita lebih mementingkan nyawa bayi tersebut. Selain itu, guru-guru juga amat penting dalam memainkan peranannya bagi mengurangkan kes ini dalam kalangan remaja dan bawah umur. Sebagai contoh, guru-guru mungkin boleh mengadakan sedikit ceramah tentang bahayanya seks bebas ini kepada pelajar-pelajar di sekolah. Samping itu juga, mungkin boleh mengadakan kempen hindari seks bebas dan sebagainya. Selain itu, ibu bapa juga amat memainkan peranan penting bagi memberi nasihat kepada anak-anak di rumah. Ini kerana
ibu bapa merupakan individu yang amat rapat dengan mereka. Akhir sekali, pendidikan seks perlulah diperkenalkan dengan segera dan diajar kepada semua peringkat umur dari kanak-kanak hingga ke hujung remaja sebelum mereka masuk ke alam dewasa. Untuk mengatasi seks bebas berlaku adalah dengan mengadakan kempen kesedaran bagi meningkatkan kesedaran tentang wabak ini. Seterusnya, ibu bapa hendaklah memantau keadaan anak-anaknya agar mengurangkan pergaulan bebas berlaku. Kesimpulannya, kita harus bersama-sama membanteras isu tersebut dari terus menular ke seluruh tempat kerana dengan meningkatnya statistik serta data-data tentang pembuangan bayi, wanita membunuh diri kerana stres atau sebagainya akan menyebabkan isu tersebut terus meningkat dari masa ke semasa. Oleh itu, kita harus bertindak sewajarnya dengan menjauhkan wanita dari terus menjadi mangsa keadaan, bayi yang tidak bersalah ataupun tidak berdosa terus dipinggir oleh masyarakat kerana status yang tidak sah, peningkatan pelbagai penyakit seperti AIDS dan HIV, serta jumlah kematian yang akan meningkat dari masa ke semasa. Oleh itu, kita sebagai rakyat harus sedar bahawa isu tersebut akan menjejaskan kehidupan seseorang, merupakan satu perbuatan yang salah dan ia menyerupai zina. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.